Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak, edisi Khamis 7 Julai bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Kerajaan Persekutuan sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan aset-aset serta fasiliti Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di negeri ini bagi memastikan ia terus memainkan peranannya berbakti kepada masyarakat. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Hasbi Habibullah memaklumkan pihaknya juga mengambil maklum mengenai isu-isu pejabat kemas yang daif selain ada juga yang menumpang di rumah-rumah panjang. Dato' Hasbi menjelaskan terdapat juga permohonan untuk menambah fasiliti berkenaan dan ia akan dilakukan secara berperingkat. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2021 Jabatan Kemas Negeri Sarawak di Kuching semalam. Dalam pada itu, Dato' Hasbi turut menyeru agar kaki tangan kemas di negeri ini bekerja dalam satu pasukan kerana ia penting terutamanya ketika pasca COVID-19 ini bagi memberi sokongan padu kepada rakan sekerja untuk terus membimbing dan membantu masyarakat di negeri ini. Dalam majlis itu, beliau menyampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang kepada seramai 174 kaki tangan Jabatan Kemas Negeri Sarawak. Kerjasama di antara kerajaan negeri bersama rakan strategi seperti Yayasan AIDS Malaysia MAF merupakan komponen terpenting bagi membolehkan Sarawak mencapai sifar sindrom kurang daya tahan penyakit AIDS menjelang 2030. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu dengan kerjasama berpasukan, kesemua aspek susulan dapat dicapai termasuk pendekatan dari segi rawatan dan pencegahan kepada penyakit tersebut. Ujar Datuk Seri Fatimah lagi, dari segi pencegahan, kerajaan negeri telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak di dalam menganjurkan aktiviti pendidikan berkaitan pencegahan HIV dan jangkitan kelamin yang disebabkan kelakuan yang berisiko kepada pelajar. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas perasmian MAF Sunway Partnership for the Borneo Hope Project di Kuching. Tegasnya pendedahan seumpamanya perlu diperluaskan dari bangku sekolah bagi mengelak mereka terjebak dalam gejala sosial seperti melakukan hubungan seks pada usia muda. Oleh itu, katanya sistem sokongan dari agensi swasta juga memainkan peranan penting bagi memastikan mereka yang terjangkit tidak tercicir bagi menjalankan rawatan sama ada dari segi perubatan maupun advokasi. Sarawak bakal mendapatkan khidmat kepakaran negara luar bagi pembangunan Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak SIDC. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagah Wiin mendedahkan perbincangan telah diadakan dengan beberapa negara termasuk Switzerland dan England dalam usaha memantapkan pengoperasian SIDC yang dijangka siap pembinaannya pada 2024. We have recently returned from Imperial College London and the Infectious Tropical Disease Centre in Switzerland because we hope to have some collaboration with them, and I think our discussion with them were very fruitful. Of course, that means also we will need them to come here and do the research together with us. Menurut menteri itu, SIDC yang akan dibangunkan dengan kos RM200 juta akan melibatkan aktiviti kajian bagi memastikan kesiapsiagaan Sarawak dalam menghadapi wabak dan menerajui usaha memerangi wabak pada masa depan. Kajian katanya akan tertumpu kepada penyakit berjangkit seperti COVID-19, sindrom pernafasan akut teruk, SARS, rabies, malaria, batuk kering, denggi selain penyakit tangan, kaki dan mulut. Dato' Roland bercakap dalam sidang media pada majlis penyerahan tapak SIDC untuk pakej pembersihan dan kerja tanah di tapak SIDC di Kuching Samarahan Expressway, Kota Samarahan. Surat lantikan untuk pakej bernilai RM4 juta itu diserahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Borneo Development Corporation Nur E. Fadzwi Saleh kepada Pengarah Kejuruteraan Syatik Zaitun Yusof dan disaksikan oleh Datuk Roland Sagah. Dalam sidang media sama, Datuk Roland turut mendedahkan pusat berkenaan yang akan didirikan di tapak seluas 40 hektar akan juga mempunyai kawasan keselamatan sebagai persediaan kerana pusat tersebut akan berkaitan dengan penyakit berjangkit.
Selain itu, tapak seluas 3.8 ekar turut diperuntukkan bagi menghadapi sebarang kemungkinan bagi mendirikan Hospital Medan. Hospital tersebut katanya mampu menempatkan 1 katil dan boleh diwujudkan dalam tempoh 2 minggu. Perancangan pembangunan di kawasan Tanjung Manis perlu berpandukan 3 teras pelan utama. Menekankan perkara itu, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata, 3 teras tersebut ialah kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Datuk Len Talif berucap demikian semasa merasmikan bengkel Lab Review of Tanjung Manis Master Plan di Kuching. Katanya 3 teras ini perlu dijadikan sebagai panduan dalam membincangkan mengenai pembangunan di Tanjung Manis agar selari dengan polisi Kerajaan Sarawak yang sedang diperkenalkan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng dalam Pelan Tindakan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 2030. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang berkata, perancangan yang lebih teliti dibuat bukan hanya tertumpu di Tanjung Manis sahaja, malah dapat memberikan impak terhadap sektor ekonomi di kawasan Pekan Kecil seperti Julau, Pintango, Pakan, Kabong dan kawasan sekitarnya. Katanya lagi ini kerana Tanjung Manis boleh menjadi lokasi menghubungkan kawasan-kawasan kecil di sekitarnya untuk membawa produk ekonomi mereka untuk dipasarkan ke luar kawasan wilayah tengah negeri ini melalui laluan darat atau udara dengan prasarana yang terdapat di Tanjung Manis. Bengkel 3 hari itu dianjurkan oleh pihak berkuasa perancangan negeri dengan kerjasama Perbadanan Pengurusan Industri Kayu Sarawak, dihadiri agensi-agensi kerajaan serta pihak swasta bagi merangka Pelan Hala Tuju Pembangunan di Tanjung Manis. 5 lelaki warga tempatan berumur antara 34 hingga 40 tahun yang terlibat dengan sindiket curi kenderaan berjaya ditangkap oleh pasukan khas Op Lejang dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching dalam satu sebuan di kawasan Sungai Maung pada 27 Jun lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri dalam satu sidang media di Kuching memberitahu sebanyak 7 buah motosikal, 3 buah kereta serta peralatan bagi kegiatan mencuri kenderaan telah dirampas dalam serbuan tersebut. Menurut Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri, dengan kejayaan operasi tersebut, polis berjaya menyelesaikan 15 kes kecurian motosikal dan 3 kes kecurian kereta yang berkait dengan kumpulan geng Wang Kurus. Jelas beliau kumpulan yang aktif sejak November tahun lepas itu dianggotai 9 orang individu termasuk warga asing yang beroperasi di sekitar Kuching dan kawasan perumahan di Padawan. Modus operandi kumpulan tersebut adalah mencuri kenderaan yang mempunyai permintaan tinggi untuk dijual ke negara jiran. Jumlah kerugian akibat perbuatan ini dianggarkan berjumlah RM150,000. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 379A Kanun Kesisaan dan jika disabit kesalahan boleh dijatuhkan hukuman tidak kurang 1 tahun dan tidak melebihi 7 tahun penjara dan juga dikenakan denda dan juga syaratan di bawah Seksyen 6/1 Akta Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Bahaya 1958 yang berhukuman penjara 10 tahun serta sebatan jika disabitkan kesalahan. Turut hadir dalam sidang media tersebut adalah Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atan dan Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashbon Bajah.
program Miri Car Free Day 2022 bakal dianjurkan buat pertama kali di Bandaraya Miri pada 16 Julai ini. Acara tersebut dianjurkan bertujuan untuk menggalakkan gaya hidup cergas dan hijau dalam kalangan masyarakat di Miri dengan mengurangkan kadar pelepasan karbon ke udara. Pejabat Residen Bahagian Miri dalam satu kenyataan media memberitahu sepanjang program tersebut berlangsung, orang ramai atau pengunjung hanya dibenarkan untuk berjalan kaki, menggunakan basikal atau papan luncur. Kenyataan itu juga memaklumkan sebarang kenderaan tidak dibenarkan melalui beberapa jalan yang akan ditutup bermula pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Jalan yang akan ditutup pada hari tersebut ialah Jalan North View Seng, Jalan Perry, Jalan Pos, Jalan Haji Lampam dan Jalan Persekutuan. Acara tersebut akan dirasmikan oleh Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Penduduk di Bandaraya Miri dijemput untuk sama-sama hadir, beriadah dan menikmati panorama Miri di dalam suasana bebas kenderaan. Antara aktiviti-aktiviti menarik sepanjang program tersebut adalah pertandingan basikal berhias, zumba serta pelbagai aktiviti kecergasan yang lain. Sekian berita Pagi Sarawak, edisi Khamis 7 Julai. Keluarga Malaysia dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi.